Hello, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal bin Muhammad Kamal yang bernombor 2021 123999. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang ayah bin, iaitu Tuhan Kerajaan Langit. Yang pertamanya, apakah itu ajaran sesat? Ajaran sesat ialah ajaran yang mendakwakan dirinya benar, sedangkan ia bercanggah dengan Al-Quran dan Hadis. Yang keduanya, ia juga mengubah prinsip asas dalam akidah Islam. Yang ketiganya, ajaran sesat juga mendewa-dewakan sesuatu selain Allah SWT. Okey. Seterusnya ialah siapakah ayah bin? Arifin Muhammad ataupun lebih dikenali sebagai Ayah bin merupakan seorang pengamal ajaran sesat agama Islam. Beliau ialah pengasas kepada Kerajaan Langit dan disenaraikan dalam kumpulan agama sesat. Bila dilahirkan di Beris, Kelantan, Ayah bin telah menyifatkan dirinya sebagai Tuhan kepada semua agama dan mendakwa telah menerima wahyu dari langit untuk mengembangkan ajarannya di muka bumi. Beliau hanya bersekolah sehingga darjah 2, namun beliau dianggap oleh kebanyakan pengikut-pengikutnya sebagai Tuhan. Dan segala yang dilakukan berasaskan wahyu yang diterima dari langit. Ayah bin juga dilayan seperti raja dan segala kelengkapannya disediakan seolah-olah di kayangan. Pada Disember 1997, Jabatan Agama Islam Terengganu mengisytiharkan ajaran Ayah bin palsu, sesat dan menyeleweng. Beliau pernah dihukum penjara selama 11 bulan dalam tahun 2001. Pada tahun 2002, selepas tamat hukuman penjara Ayah bin, beliau dan pengikutnya pula memperluaskan Kerajaan Langit. Ayah bin berkahwin sebanyak 4 kali, mempunyai 4 isteri. Isteri pertama beliau meninggal dunia pada tahun 2012 dan dikurniakan seramai 21 orang anak hasil dari perkahwinan tersebut. Beliau meninggal dunia pada 22 April 2016 pada usia 74 akibat sakit tua. Okey, seterusnya ialah apakah konsep ajaran Ayah bin? Konsep ajaran Ayah bin merupakan pengasas untuk pembentukan Kerajaan Langit beliau yang terletak di Besar Terengganu. Ada berkuasakan Tuhan segala agama. Tujuannya ialah untuk mempersatukan semua agama yang ada di dalam muka bumi hasil dari wahyu dari langit. Seorang Muslim dari lahir, Arifin Muhammad juga telah dikenali sebagai Ayah bin, mendakwa dirinya mempunyai hubungan secara langsung dengan langit dan dipercayai oleh para pengikutnya. Mereka mempercayai bahawa Ayah bin merupakan penjelmaan semula Jesus Christ, Gautama Buddha, Shiva dan Muhammad SAW. Pengikut yang beragama Islam pula mempercayai bahawa Ayah bin ini ialah bakal kembali ke dunia akhir zaman sebagai Imam Mahdi dan menegakkan agama Islam seperti mana yang diceritakan oleh Al-Quran. Penekanan utama Kerajaan Langit ialah dialog ekumenikal, keharmonian antara agama dalam seluruh dunia. Pelbagai orang dari berlainan latar belakang agama, Hindu, Buddha, Islam maupun Kristian telah menyertai. Ayah bin juga telah memelawat beberapa rumah beribadat agama Hindu, kuil yang berada di dalam kawasan persekitaran. Kumpulan itu juga pernah menjadi tuan rumah lautan kumpulan penganut agama Kristian. Satu langkah yang jarang berlaku pengikut piawaian Indonesia. Okey, seterusnya kita berpindah kepada apakah sejarah Ayah bin. Okey. Arifin pemimpin dan pengasas Kerajaan Langit yang dilahirkan pada tahun 1943 di Beris, Kampung Besar Bachok, Kelantan. Pada tahun 1953, Arifin menjadi tenat dan beliau mendakwa bahawa malaikat telah melawat beliau. 20 tahun kemudian, malaikat itu telah kembali dan Arifin memulakan kerjaya rohani. Pada tahun 1975, sekumpulan rohani telah ditubuhkan di bahagian lebay takhir Butterworth, Pulau Pinang. Sama ada Arifin adalah pengasas tidak jelas. Semasa fasa ini, dia mungkin telah menjadi pengikut Hasan Tuhan, juga dikenali sebagai anak rimau. Satu lagi pihak yang menuntut kepada Tuhanan. Pada tahun 1980-an, markas Kerajaan Langit telah ditubuhkan pada tapak sekarang, iaitu di Besut. Beberapa laporan menyatakan pejabat Al-Ehwal Islam
mengisytiharkan kumpulan itu sebagai sesat pada masa ini. Pada tahun 1995, projek-projek pembangunan tanda tangan Kerajaan Langit bermula. Mengikut wahyu ilahi, 2 tahun kemudian, Majlis Hal Ehwal Agama Tempatan, iaitu Jabatan Kuasa Fatwa Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, mengeluarkan fatwa terhadap kumpulan. Pada masa ini, 4 pengguna ditahan kerana jenayah untuk keluar dari agama Islam. Tetapi mereka kemudiannya dibebaskan kerana bekas pegawai Mahkamah Syariah Islam tidak lagi mempunyai bidang kuasa ke atas mereka. Dari tahun 2001 hingga 2007, Ayah Pin didenda sejumlah RM6,000 dan dipenjara selama 11 bulan atas pelbagai alasan yang bertentangan dari ajaran Islam. Beliau juga melarikan diri ke Selatan Thailand semasa dikejar oleh pihak berkuasa. Okey, seterusnya, teruskan dengan ciri-ciri kesesatan ajaran Ayah Pin. Okey, dengan mengetepikan fakta yang dia lahir dan hidup sebagai seorang Muslim, Ayah Pin memaklumkan dirinya sebagai Tuhan untuk segala agama dan meminta semua agama yang ada untuk bersembah kepadanya. Dalam agama beliau, satu teras yang diamalkan iaitu percaya sesuatu mesti dilihat dulu. Jika belum melihat, tidak boleh dipercayai. Okey. Berikut adalah pengakuan dari Ayah Pin berkaitan beliau dan agamanya. Yang pertamanya, beliau mengaku beliau tidak belajar agama. Yang keduanya, beliau berpegang kepada ajaran yang salah serta bertentangan dengan syarak. Yang ketiganya, beliau pernah menyatakan dirinya bahawa tidak ada orang lain selain saya dan Nabi Muhammad SAW yang berguru dengan Jibril. Dakwaan ini salah dan palsu serta bertentangan dengan ajaran Islam dan menghina syarak. Yang keempatnya, beliau mengaku mengajar serta pegangannya adalah sesat dan bertentangan dengan hukum syarak. Dan yang kelima, masa jumpa Allah dan Rasul dahulu sebelum mempercayainya. Yang keenam, beliau menyatakan bahawa Nabi Muhammad mencantumkan kitab Zabur, Taurat, Injil dan menjadikannya sebuah Al-Quran. Yang ketujuh, bongkar Al-Quran dahulu, baru nak percaya malaikat dan sifat 20. Dan yang ke-8nya, setiap kali sembahyang, hendaklah beriktikad bahawa Ayah Pin berada di hadapan. Dan yang ke-9, Quran perlu dibakar dan abunya dilumur pada badan Ayah Pin. Yang ke-10, mendakwa beliau telah melalui semua agama-agama barulah menjadi Islam dan menerima syahadah secara langsung dari Tuhan. Dan yang terakhir, beliau mendakwa di atas muka bumi ini tiada orang lain yang memimpin manusia selain beliau. Yang ke-12, nyawa manusia yang ada di muka bumi ini adalah duduk di tangannya kerana dia memegang segala kunci-kunci akhirat. Yang ke-13, kalau bersyair memuji-muji di atas nama Ayah Pin adalah lebih afdal daripada berzikir dan bersembahyang. Yang ke-14 pula, semasa mengucapkan 2 kalimah syahadah, hendaklah bertikad dalam hati kepada Ayah Pin. Yang ke-15, jika ada ahli yang mati, Ayah Pin akan pergi dahului untuk menemui bagi si mati syurga atau neraka. Yang ke-16, setiap kali berhimpun di Gua Bayu, Gua Musa, Kelantan, sebiji Al-Quran akan dibakar dan abunya dilumur pada badan Ayah Pin. Yang ke-15 pula, percaya satu mestilah lihat dulu, sebelum melihat tidak boleh dipercaya. Seperti dalam rukun iman, Ayah Pin mengaku, percaya kepada Allah ialah dengan cara kita kenal atau cam dia. Yang kedua, beriman kepada Rasul ialah dengan cara berjumpa dengan Rasul-Rasul. Yang ketiga, kitab Al-Quran ialah cantuman dari 4 kitab. Yang keempat, malaikat dijadikan daripada Nur Muhammad dan malaikat ialah seperti manusia. Yang kelima, Ayah Pin tidak percaya dengan adanya langit dan bumi digulung atau dihancurkan pada hari kiamat sebelum berjumpa. Dan yang terakhir, pegangan Ayah Pin setelah dia buat semua, dapatlah dalam keadaan masing-masing punya bahagian. Okey, seterusnya adalah cara penyebaran ajaran. Okey, cara penyebaran beliau bermula dari berbagai idea, kata-kata dan ilmu menyembuhkan penyakit.
kasih. Beliau berjaya untuk menarik perhatian orang terdekat dan ahli keluarganya untuk menarik kepada ajarannya. Ayah Pin juga dipercayai boleh menyembuhkan pelbagai jenis penyakit. Para pesakit yang sembuh dari dawatan Ayah Pin itu sendiri, mereka terikut dan terpedaya dengan kata-kata Ayah Pin. Dari sebab itu, kebanyakan dari pengikut beliau terdiri daripada pesakit-pesakit yang pernah berubat dengan beliau. Pengakuan secara terang-terangan dan berterusan juga mengakibatkan semakin ramai yang terpedaya dengan ajaran Ayah Pin. Turut dipercayai, salah seorang pengikutnya merupakan lepasan Peraja Universiti Al-Azhar dan ada pengikutnya juga daripada para artis Malaysia yang terkemuka pada awal tahun 2000. Kemudian, beliau menaklukkan sejumlah tanah yang luas untuk diciptakan kerajaan langit. Tanah itu dipercayai pada awalnya dimohon atas tujuan pertanian, tapi pada dasarnya ia bertujuan menjadi markas kerajaan langit. Seterusnya, dalam kawasan itu juga, beliau telah membina beberapa replika besar sebagai lambang kekuasaannya seperti teko besar yang sebesar 2 tingkat dengan padanan pasu biru. Teko itu telah dikatakan melambangkan kesucian air dan suka mencurah dari langit. Ia model duniawi prototipe cakrawala. Menurut Ayah Pin, itu hasil dari mimpi salah seorang pengikutnya dan mencerminkan kapal yang sama di langit yang Allah gunakan untuk mandi rahmat ke atas umat manusia. Pelawat yang melawat markas Ayah Pin untuk kali pertamanya perlu meminum air suci dari pasu yang sentiasa dipenuhi oleh teko tersebut. Ia merupakan lambang kesucian untuk masuk ke markas kerajaan Ayah Pin dan ajaran Ayah Pin. Okey, seterusnya, sebagai kesimpulan, ada pelbagai implikasi terhadap masyarakat berkaitan tentang ajaran sesat. Sejak peperangan ini, banyak akhbar-akhbar tempatan melakukan isu yang berkaitan ajaran sesat yang berlaku di sekeliling masyarakat kita. Hampir setiap hari dan setiap minggu kita dapat membaca artikel yang berkaitan ajaran sesat. Kemunculan ajaran sesat adalah disebabkan kecetekan ilmu pengetahuan berkenaan agama Islam. Ia akan memberi kesan terhadap akibat umat Islam. Apabila terpengaruh dengan ajaran sesat, seseorang itu akan terdedah dengan aktiviti yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, termasuklah melakukan perbuatan-perbuatan syirik dan khurafat. Contohnya, percaya pada ibu duit, pemujaan kubur, memuja roh adalah perbuatan khurafat. Sekiranya kemunculan kumpulan-kumpulan ajaran sesat ini tidak dibendung, ia akan terus memberi kesan terhadap diri dan masyarakat. Antara kesan-kesan apabila seorang itu terjerumus dengan ajaran sesat ialah yang pertamanya, minda akan terkongkong. Apabila seorang itu telah terjebak dan mengikuti ajaran sesat, akan menyebabkan minda seorang itu akan terkongkong, malas tercetusnya perbuatan dan kelakuan yang tidak rasional. Seterusnya ialah lupa bertanggungjawab terhadap keluarga. Mengikuti kumpulan ajaran sesat ini juga menyebabkan seorang itu lupa bertanggungjawabnya terhadap keluarga kerana mempunyai sifat taksub dan melampau dalam beragama. Keluarga tidak terurus dengan sempurna seperti mana yang diamanahkan oleh Allah SWT, dan keadaan ini juga boleh mengakibatkan berlakunya keruduhan institusi keluarga itu sendiri. Perpaduan tergugat. Perpaduan dalam masyarakat juga akan tergugat ekoran ajaran sesat ini. Hal ini boleh terjadi kerana berlakunya keganasan dan menindas sama sendiri kerana masing-masing ingin menjadi kumpulan yang unggul dan menjadi pengaruh. Justru itu, umat Islam sangat disarankan agar menjauhi golongan-golongan pelampau agama, iaitu mereka yang berpendirian dan tidak bertindak keterlaluan dalam agama, seperti pelampau Syiah, Wahabi atau Salafi moden, Islam liberal dan lain-lain. Dan terakhir sekali, bagi menjamin diri dan keluarga tidak terbabit dengan ajaran Islam, bagi menjamin diri dan keluarga tidak terbabit dengan ajaran sesat, umat Islam jangan jemu mempelajari ilmu berkaitan Islam kerana mereka yang tidak berilmu akan tersesat. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.